Muhammad Hassan ataupun Tok Mat tidak setuju dengan keputusan Ahmad Zaid Hamidi untuk UMNO menjadi maruah kepada Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim. Tapi Tok Mat tak boleh nak protes. Tok Mat tak boleh nak mempertikaikan keputusan Ahmad Zaid Hamidi oleh kerana Tok Mat sendiri menghadapi satu skandal yang melibatkan projek LCS yang telah diberi kepada Bousted Naval Shipyard. Di dalam skandal tersebut, Tok Mat terlibat. Dan sekiranya Tok Mat tidak setuju dengan keputusan Zaid bahawasanya UMNO menjadi maruah kepada Pakatan dan juga Anwar, maka Tok Mat boleh ditangkap dan boleh di-charge dan akan masuk penjara sekali dengan Najib Tun Razak. Ini masalah dia. Pada tahun lepas, semasa Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri, Kabinet telah mengarahkan satu forensic audit dijalankan untuk menentukan apa sebenar berlaku di dalam skandal LCS. Dan sebab apa 6 buah kapal tu tidak siap-siap sampai sekarang dan kos dia meningkat dari 6 bilion ke 9 bilion dan akhirnya ke 12 bilion. Dan 6 kapal pula kurangkan kepada hanya 5 kapal. Jadi bukan 6 kapal 6 bilion, 5 kapal 12 bilion. Sebab apa ini berlaku? Jadi Kabinet arah satu forensic audit diadakan dan beberapa perkara telah timbul dan mereka melapor kepada kerajaan bahawasanya memang banyak salah guna kuasa dan rasuah ada berlaku di dalam projek tersebut. Tetapi yang more interesting, yang aneh sekali ialah tentang peranan Tok Mat. Tok Mat sendiri terlibat dan juga Ahmad Zaid Hamidi. Peranan Ahmad Zaid Hamidi ialah untuk menukar spesifikasi. Dan dia menukar spesifikasi tanpa merujuk atau membincang dengan pengguna, iaitu Navy. Dan Navy ni, tentera laut ni, tak tahu menahu tentang tukaran spesifikasi. Ini keputusan yang Zaid buat on his own. Tanpa bincang, tanpa rujuk, tanpa mendapat persetujuan dari Navy. Navy pun tidak tahu, padahal mereka yang akan guna 6 kapal tersebut. Mereka pun tidak tahu dan tahu-tahu maknanya spesifikasi itu telah diubah, ditukar oleh Ahmad Zaid Hamidi dan mereka pun terkejutlah. Dan satu lagi ialah peranan Tok Mat. Dan di dalam laporan forensic audit tu terdapat beberapa perkara yang boleh dianggap sebagai crucial, penting. Satu ialah saya baca report dia di sini ni, dia punya audit report ni, forensic audit ni, ni syarikat audit yang disuruh membuat siasatan dan laporan. Mereka kata 23 juta loss due to alleged dummy payments. Jadi maknanya syarikat ni tidak wujud. Ini fake company. Jadi mereka buat 23 juta bayaran kepada company yang tidak wujud. So maknanya siphon out duit lah. Dia orang ni curi duit lah. And then 305 juta overlapping letter of award. So bermaknanya dia award dia keluar surat LOA, letter of award, 2 kali. So bayar 2 kali untuk benda yang sama. Ini maknanya memang kerja ni wujud, syarikat wujud, tapi dia 2 kali bill benda yang sama.
And then lagi 537 juta double claim. Dah claim, bio claim sekali lagi untuk benda yang sama, 532 juta. Dan seterusnya, kesemuanya, total ya, lebih kurang 900 juta. Almost 1 billion. Almost 1 billion. 900 juta, iaitu boleh dikatakan penyelewengan duit, dengan membayar kepada syarikat yang tidak wujud, membayar 2 kali kerja yang sama, dan potential loss dan sebagainya. So almost 1 billion dari 6 billion, almost 1 billion tu duit yang diselewengkan. Maknanya misappropriated funds. Ini didapati dikesan oleh forensic audit. Satu lagi ialah syarikat MTU Services Malaysia Sendirian Berhad yang juga ada beberapa perkara yang boleh dipersoalkan. Perkara yang boleh dianggap sebagai questionable, ya. Syarikat MTU Services ni diberi 713 ataupun okeylah 700 juta lebih, 700 over million, 713556402. So bermaknanya lebih dari 700 juta kerja diberi kepada MTU Services Malaysia Sendirian Berhad tanpa pengetahuan lembaga pengarah, without the board's knowledge, without the board's approval. Bermaknanya lembaga pengarah tak tahu menahu tentang kontrak ini yang diberi kepada MTU Services, dan kesemuanya 4 letter of award, 4 kontrak diberi kepada MTU Services, bukan 1. Dan 4 ni total dia 700 juta lebih, 700 over million. Dan dari ini 176 juta, ya, from the 700 million, 176 juta dibayar walaupun kerja tidak siap. Sepatutnya progress payment, bayar apabila kerja siap. Ini 176 juta dibayar walaupun kerja tidak buat atau tidak siap. Siapa dia MTU Services ini yang dapat sampai 700 juta dan bayaran 176 juta walaupun kerja belum siap atau tidak buat? Mengikut lembaga hasil dalam negeri, ini laporan lembaga hasil dalam negeri, MTU Services ni dipindah milik. Projek ni apabila benda ni mula menjadi kontroversi, mereka pindah milik saham MTU Services tersebut ni dengan harga 12 juta. So, yang memiliki MTU Services ni menjual saham dia selepas berlaku tercetus kontroversi ni. Mereka orang tersebut menjual saham dia sebanyak 12 juta, 12 million. Nilaian saham di dalam MTU Services. Dan orang yang pemilik saham tersebut, orang yang telah menjual saham tu ialah Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan. Ini dia surat tu. Tapi saya tak boleh tunjuk lama sebab nombor IC pun ada situ. Ini akan jadi satu masalah. So, Tok Mat atau Mat Hassan menjual saham dia di dalam MTU Services tadi yang mendapat projek 4 letter of award ataupun 4 kontrak di bawah LCS tadi sebanyak 700 juta dan mendapat bayaran 176 juta tanpa kerja dibuat. Tok Mat, pemilik syarikat tersebut telah menjual saham dia dengan harga 12 juta. He got 12 million ringgit untuk saham dia. Dan dia telah jual ni pada tarikh
13 Januari tahun 2019. Bila benda ni dah mula meletup, bila benda ni sudah maknanya mula disiasat, Tok Mat cepat-cepat jual saham dia dengan harga nilaian 12 juta. Dan cukai stamp yang Tok Mat perlu bayar dari saham 12 juta tadi yang dia jual, dia kena bayar 155 juta. 155 ribu. So the stamp duty alone is 155,000. Exactly 155,466. 155,466. So 156 millions dia punya stamp duty saja. Atas nilaian 12 juta tadi tu. Transfer of security. Ini surat lembaga hasil dalam negeri. So bermaknanya he got rid of his shares, cepat-cepat dia transfer pada 2019, tahun 2019, dan selepas tu forensic audit dijalankan. So maknanya dia cuba isolate or insulate diri dia dari implikasi bahawasanya ada salah guna kuasa ataupun rasuah ataupun fraud terlibat di dalam projek tersebut, terutama sekali apabila dibayar untuk kerja yang tak buat. So dokumen ni, all this dokumen, lembaga hasil dalam negeri punya dokumen, forensic audit dan sebagainya, membuktikan yang Tok Mat terlibat di dalam MTU Services dan dia telah jual saham dia tahun 2019 dan forensic audit telah dibuat, tetapi maknanya original owner semasa projek tu dijalankan, sebab ini walaupun dia jual tahun 2019, tapi mereka boleh siasat balik siapa asal pemilik syarikat tersebut atau pemilik saham syarikat tersebut, dan nama Tok Mat ni timbul. So Tok Mat actually semasa projek tu dilaksanakan dan semasa mereka terima kontrak dan mereka terima bayaran, Tok Mat masih terlibat. So Tok Mat can be implicated in this whole scandal lah. Dan boleh di-charge, dibawa ke mahkamah. Jadi dengan the threat of boleh dikatakan criminal action, sebab SPRM pun telah juga membuat laporan. Dan yang saya tahu, Tok Mat telah pergi jumpa Ismail Sabri Yaakob. Ini confirm lah. Dikonfirm oleh orang-orang tertentu di dalam pejabat Ismail Sabri Yaakob. Ini insiders lah. Mereka confirm yang Tok Mat ada pergi jumpa Ismail Sabri Yaakob dan minta Ismail Sabri Yaakob tolong, help. So mengikut juga orang di dalam SPRM, ini saya dapat juga boleh dikatakan maklumat dari pegawai SPRM. Azam Baki ada pergi jumpa Perdana Menteri semasa itu, Ismail Sabri Yaakob, dan Azam Baki telah bincang dengan Ismail Sabri Yaakob tentang kes Tok Mat ni, this case ni, sebab clear dokumen semua ada, even lembaga hasil dalam negeri punya surat tentang stamp duty tadi, berapa banyak kena bayar tarikh, and then 12 million, everything is here. Tak boleh escape. Tok Mat finish, tak boleh escape. So maknanya atas arahan Perdana Menteri lah sekarang ni. Perdana Menteri nak suruh buat apa? So Ismail Sabri Yaakob beritahu Azam Baki hold back. Oleh kerana Tok Mat ada pergi jumpa PM, minta tolong sangat, sujud kepada PM, please help me. So Ismail Sabri Yaakob tahulah dia orang lembut. So dia beritahu Azam Baki, okay, hold back. Tapi Anwar Ibrahim, dia duduk kecoh, ambil tindakan terhadap perasuah, ambil tindakan terhadap perompak, ambil tindakan terhadap pencuri. Dan Anwar Ibrahim banyak kali sebut forensic audit. Forensic audit ni sudah buat.
sudah dibuat sebelum Anwar jadi Perdana Menteri. Dan forensic audit ni complete 100 muka, more than 100 pages. More than 100 pages. Dan di sini ni clear dengan even lembaga hasil dalam negeri punya laporan tentang duit apa ni stamp duty tadi 155,000, 155,000 stamp duty, saham 12 juta ditransfer dan Tok Mat implicated, tak boleh escape. Tapi Anwar tidak ambil tindakan. Tidak ambil tindakan terhadap Tok Mat. Sebab apa? Sebab Tok Mat tidak protes, Tok Mat tidak bantah, Tok Mat tidak pertikai tindakan Ahmad Zahid Hamidi supaya UMNO menjadi baruah kepada Pakatan dan Anwar Ibrahim dan menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi Tok Mat ni sudah boleh dikatakan mulut dia terkunci. You bersuara, benda ni akan keluar, Tok Mat akan ditangkap dan akan di-charge. Jadi lebih baik Tok Mat diam, jangan cakap apa-apa, dan go along with Zahid. Kalau UMNO nak jadi baruah kepada Pakatan dan nak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri, lantaklah daripada Tok Mat bersuara dan masuk penjara.